Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek Bahasa Melayu yang bertajuk Kempen Melawat Malaysia. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Kempen Melawat Malaysia ini terdapat pada muka surat 105 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 5. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 3.2.3 mencatat maklumat berdasarkan bahan yang dibaca, dilihat dan didengar. Objektif pembelajaran pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid akan dapat mencatat 7 maklumat berdasarkan bahan mengenai kempen melawat Malaysia yang dibaca, dilihat dan didengar ke dalam bentuk grafik. Kedua, membaca dan mempersembahkan karya bukan sastera mengenai kempen melawat Malaysia dalam bentuk grafik. Kriteria kejayaan pada hari ini iaitu murid berjaya membaca dan merujuk kamus serta media elektronik untuk mencari makna 10 perkataan dan meneliti ejaan yang tepat mengikut susunan perkataan mengenai warisan pantun. Kedua, murid berjaya mencatat 7 perkataan yang sesuai ke dalam ayat yang dibaca, dilihat dan didengar mengenai warisan pantun dalam bentuk peta dakap. Kriteria kejayaan pada hari ini iaitu murid berjaya mencatat 7 maklumat berdasarkan bahan mengenai kempen melawat Malaysia yang dibaca, dilihat dan didengar ke dalam bentuk peta buih. Kedua, murid berjaya membaca dan mempersembahkan karya bukan sastera mengenai kempen melawat Malaysia dalam bentuk peta buih. Murid-murid, apakah keistimewaan tempat-tempat pelancongan di Malaysia? Bagus, tentunya murid-murid dapatlah mengetahui keistimewaan tempat-tempat pelancongan di negara ini. Di sini cikgu sudah menunjukkan beberapa gambar yang berkaitan dengan tempat-tempat yang sangat istimewa untuk dijadikan sebagai tempat melawat di negara ini. Jadinya kita lihat maklumat yang pertama di sebelah kiri itu menunjukkan pelancongan yang terdapat di negara kita ini ialah pelancongan alam semula jadi yang dikenali sebagai eko pelancongan. Contohnya di situ cikgu sudah tunjukkan Taman Negara Pulau Pinang dan juga aktiviti berenang di pulau yang sangat cantik iaitu gambar Pulau Redang di Terengganu. Pastinya tempat-tempat ataupun eko pelancongan ini menjadi faktor ataupun menjadi penyebab pelancong dari dalam negara kita sendiri maupun pelancong asing datang ke Malaysia ataupun ke tempat tersebutlah. Seterusnya kita lihat maklumat yang kedua di sebelah kanan itu menunjukkan adanya tempat bersejarah. Kita lihat maklumat yang di atas itu menunjukkan gambar. Gambar iaitu mengenai makam Mahsuri. Di mana? Tentunya di Langkawi. Dan gambar yang di bawah itu menunjukkan Kota Eva Mosa yang terdapat di Melaka. Tempat bersejarah inilah yang menjadi pendorong kepada pelancong asing mahu melawat negara kita. Kadang-kadang rakyat negara kita sendiri pun mahu melancong di tempat tersebut.
Dan kita lihat gambar yang di sebelah kiri di bawah itu menunjukkan negara kita juga mempunyai tempat pelancongan yang berkaitan dengan aktiviti kraft tangan. Kraft tangan ini contohnya di situ aktiviti melukis ataupun mencanting batik. Di situ terdapatnya pelancong asing yang belajar melukis corak batik dan terdapatnya seorang lelaki yang sedang membuat labu sayung. Tentunya inilah yang menjadi tarikan kepada pelancong untuk melawat di tempat-tempat yang terdapat di negara kita ini. Dan gambar yang terakhir itu menunjukkan taman tema. Ya, taman tema ini cikgu sudah tunjukkan mengenai Legoland Malaysia yang terletak di Johor. Dan maklumat yang gambar di bawah itu menunjukkan The Lost World of Tambun yang terletak di Ipoh, Perak. Pastinya taman tema ini jugalah menjadi penarik para pelancong dari dalam negara kita sendiri maupun dari luar negara mahu melawat Malaysia ataupun tempat-tempat inilah. Dan pastinya semua murid akan mahu untuk melawat tempat-tempat ini pada waktu cuti sekolah. Pada masa kini tentunya negara kita dilanda dengan pandemik COVID-19 dan aktiviti pelancongan ini ditangguhkan buat sementara waktu dan diharapkan murid-murid dapatlah memahami keistimewaan tempat-tempat pelancongan di Malaysia ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, mari kita membaca dan menjelaskan maklumat mengenai kempen melawat Malaysia di sebelah ini. Untuk pengetahuan murid-murid, Afifi telah menghubungi Jimmy di Sarawak dan Jason di Sabah dengan menggunakan panggilan video. Dia ingin berkongsi maklumat tentang tahun melawat Malaysia. Jadinya di sini terdapat beberapa maklumat yang dikongsikan oleh mereka. Kita lihat maklumat tersebut mengenai fokus. Ekopelancongan, seni dan budaya selaras dengan Pelan Ekopelancongan Kebangsaan 2016 sehingga 2025 dan Dasar Kebudayaan Kebangsaan. Maksudnya di sini, ekopelancongan merupakan aktiviti pelancongan yang melibatkan alam sekitar dan pemeliharaan alam semula jadi. Contohnya lah aktiviti pelancongan yang melibatkan aktiviti penanaman pokok bakau di persisiran pantai. Tujuannya adalah untuk menghalang daripada hakisan yang disebabkan daripada ombak yang besar. Pastinya dapat melahirkan perasaan cintakan alam sekitar dalam kalangan pelancong. Itulah. Seterusnya kita lihat maklumat yang kedua di sebelah itu menunjukkan faktor kepelbagaian budaya dan kaum menggamit pelancong dari dalam dan luar negara terhadap pelancongan patriotik. Maksudnya di sini kita perlulah bersyukur kerana kita tinggal di negara Malaysia yang mempunyai pelbagai bangsa dan budaya. Pastinya kepelbagaian bangsa dan budaya ini menjadi penarik para pelancong untuk melawat di Malaysia inilah. Contohnya negara Malaysia ini mempunyai pelbagai jenis makanan, pakaian dan juga bahasa. Pastinya mereka dapat mempelajari budaya tersebut. Dan kita lihat maklumat yang ketiga di situ yang murid-murid sasaran 30 juta pelancong dari dalam dan luar negara dan sasaran sebanyak 100 bilion ringgit hasil pelancongan. Maksudnya di sini negara Malaysia mempunyai sasaran iaitu untuk mendapatkan keuntungan melalui aktiviti pelancongan. Ingat ya murid-murid,
pelancongan ini melibatkan dari pelancong iaitu dalam negara kita sendiri dan juga dari pelancong luar negara. Contohnya lah Cikgu Afan dari negeri Perak ingin melancong ke negeri Johor. Jadinya di sini Cikgu Afan merupakan pelancong dari dalam negara. Dan apabila pelancong dari luar negara seperti pelancong Korea, Jepun, Amerika, Brazil, kan mereka ini dikenali sebagai pelancong luar negara ataupun pelancong asing. Mereka mahu melawat tempat-tempat yang terdapat di negara kita ini. Pastinya negara kita akan mendapat keuntungan melalui aktiviti pelancongan ini. Dan maklumat yang terakhir di situ menunjukkan peruntukan sebanyak 90 juta ringgit kepada Tourism Malaysia untuk program yang berkaitan dengan promosi dan kesedaran bagi pasaran domestik dan antarabangsa. Maksudnya di sini, pihak Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya telah pun membelanjakan sebanyak 90 juta ringgit. Kepada siapa perbelanjaan tersebut? Kepada pihak pelancongan di negara Malaysia ini. Untuk apa duit itu digunakan? Untuk mengadakan program yang berkaitan dengan promosi dan kesedaran. Jadinya di sini, program tersebut bolehlah melibatkan aktiviti seperti kempen ataupun pertandingan. Pastinya para pelancong dari dalam Malaysia maupun dari luar negara Malaysia ini datang ke tempat-tempat yang terdapat di Malaysia ini untuk melancong dan juga dapat menyertai aktiviti yang disediakan ataupun dipertandingkan tadi. Pastinya perkara ini dapat memberikan keuntungan kepada semua pihak. Termasuklah pelancong asing itu sendirilah. Ataupun pelancong dari dalam negara kita ini. Dan pastinya promosi ini dilaksanakan melalui pelbagai saluran. Contohnya menggunakan media sosial ataupun media massa. Contoh media sosial, pihak Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya telah mengadakan iklan-iklan ataupun promosi pelancongan di media sosial seperti Facebook, Instagram ataupun Telegram maupun YouTube. Kan? Jadinya di sini apabila seseorang melihat maklumat ataupun pertandingan maupun kempen-kempen yang dijalankan oleh pihak kementerian tersebut, mereka akan mengetahui tempat-tempat yang menarik di Malaysia. Contohnya lah, kalaulah murid-murid yang tinggal di negeri Kedah. Jadinya di sini, murid-murid dapat mengetahui tempat-tempat yang menarik di mana? Di Terengganu. Jadinya di sini, murid-murid akan melawat tempat-tempat yang menarik di Terengganu kerana telah pun mengetahui tempat-tempat tersebut melalui media sosial tersebut daripada YouTube ataupun Facebook maupun Instagram. Contoh saluran lain yang boleh dilakukan oleh pihak Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya seperti menggunakan media massa iaitu menggunakan internet, menggunakan radio, televisyen, majalah ataupun buku-buku serta surat khabar. Pastinya sesiapa sahaja yang menonton televisyen ataupun membaca media bercetak seperti surat khabar, majalah ataupun buku, mereka akan dapat mengetahui tempat-tempat yang menarik di Malaysia ini. Pastinya inilah yang menjadi pendorong ataupun faktor pelancong asing yang mahu
datang ke negara kita ini. Seterusnya, mari kita lihat laporan Indeks Keamanan Global ataupun GPI 2019 menunjukkan Malaysia dalam kedudukan kelima di Asia Pasifik dan ke-16 di dunia bagi negara aman. Maksudnya di sini pihak luar negara telah pun mengeluarkan sebuah laporan Indeks Keamanan Global ataupun GPI. Untuk apa laporan ini dikeluarkan? Untuk menilai tahap ataupun keadaan sesebuah negara itu. Kita amat bersyukur ya murid-murid kerana negara kita berada di tangga yang kelima di Asia Pasifik dan juga tangga yang ke-16 di dunia bagi negara aman. Maksudnya di sini negara Malaysia tidak berlakunya pergaduhan, rusuhan ataupun peperangan seperti yang berlaku di luar negara itulah. Dan kita amat bersyukur kerana negara kita merupakan negara yang aman. Pastinya faktor inilah penyebab kepada pelancong asing mahu melancong di negara kita. Pastinya mereka akan berasa selamat apabila melancong di negara kita ini. Seterusnya kita lihat faktor yang menarik perhatian anda untuk melancong dalam negara sendiri. Jadi di sini kita lihat faktor yang menarik perhatian. Ada beberapa faktor. Seperti yang cikgu jelaskan tadi, adanya faktor negara Malaysia merupakan negara yang aman damai. Dan kita lihat di sini dalam carta pie yang ditunjukkan, sebanyak 13% menunjukkan undian, 89 undian, pengangkutan yang mudah. Negara kita ini merupakan negara yang menyediakan pengangkutan awam yang terbaik. Contohnya negara kita mempunyai LRT, monorail, teksi, ada juga menggunakan kenderaan lain seperti Grab ataupun menggunakan MyCar iaitu e-hailing lah. Di situ pastinya pelancong yang mahu melawat di tempat-tempat Malaysia ini pastinya akan menggunakan kemudahan tersebut. Tidak perlu membawa pengangkutan sendiri. Contohnya lah kalau Cikgu Afan mahu melancong di Kuala Lumpur, Cikgu Afan tidak perlu risau untuk memandu kenderaan dari Teluk Intan Perak ke Kuala Lumpur kerana Cikgu Afan boleh menggunakan bas untuk melancong. Dan apabila berada di Kuala Lumpur, Cikgu Afan boleh menggunakan perkhidmatan e-hailing ataupun kenderaan seperti Grab tadilah ataupun MyCar dan boleh menggunakan pengangkutan lain seperti LRT ataupun monorail. Dan di situ juga ada Rapid KL kan. Dan seterusnya kita lihat 35% menunjukkan sebanyak 239 undian belanja yang murah. Inilah salah satu faktor negara kita ini menjadi tumpuan para pelancong kerana negara kita ini tidaklah memerlukan perbelanjaan yang mahal kerana barang-barang di negara kita ini amatlah murah. Betul tak? Kan? Jadi di sini mereka amat seronok untuk membeli belah. Seperti apa pakaian, apa-apa sahajalah ataupun makanan di negara kita ini kerana perbelanjaan di Malaysia ini sangatlah murah. Seterusnya kita lihat lagi di situ 35% menunjukkan sebanyak 233 undian yang menyatakan bahawa lokasi di Malaysia ini iaitu lokasi pelancongan yang cantik dan menarik. Ya betul. Pastinya Cikgu Afan sudah sebutkan tadi kan pada awal pembelajaran tadi negara kita ini mempunyai pelbagai tempat-tempat yang menarik seperti tempat pelancongan alam semula jadi iaitu eko pelancongan. Dan juga terdapat tempat yang bersejarah
dan beberapa tempat lain lah. Pastinya perkara ini amat menarik minat pelancong untuk melancong di negara kita. Seterusnya, 17%, iaitu sebanyak 112 undian menyatakan pengalaman pelbagai budaya. Maksudnya mereka suka datang ke Malaysia kerana kita ini terdiri daripada pelbagai kaum dan bangsa. Pastinya mereka dapat mempelajari keunikan budaya yang pelbagai lah di sini. Kerana kita mempunyai pelbagai budaya seperti apa? Makanan. Contohnya negara luar iaitu pelancong asing mungkin baru merasai makanan tradisional rakyat Malaysia kan. Seperti roti canai, nasi lemak, tempoyak kan. Pastinya mereka akan seronok datang di negara Malaysia ini. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat ini dengan sebaiknya. Berikut ialah faktor penarik pelancong untuk melawat Malaysia. Baiklah murid-murid, kita telah pun membaca dan menjelaskan maklumat sebentar tadi mengenai tahun melawat Malaysia. Dan di sini cikgu mahu memberikan satu kesimpulan, iaitu secara keseluruhan pembacaan kita tadi dapatlah kita fahami bahawa terdapat beberapa faktor penarik. Faktor bermaksud punca-punca ataupun penyebab. Penyebab pelancong itu suka untuk melawat Malaysia. Termasuklah pelancong dari dalam negara kita sendiri maupun dari luar negara. Di sini cikgu sudah senaraikan 7 faktor penarik pelancong untuk melawat Malaysia. Kita lihat yang pertama di situ menunjukkan kepelbagaian budaya dan kaum. Betul, sebab cikgu sudah jelaskan tadi kan mengenai negara kita ini pelbagai kaum dan juga bangsa serta budaya. Seterusnya kita lihat lagi di situ ekopelancongan, seni dan budaya. Maksudnya di sini negara kita ini kaya dengan ekopelancongan, iaitu pelancongan yang melibatkan aktiviti seperti pelancongan yang melibatkan pemeliharaan alam sekitar yang telah cikgu jelaskan tadilah kan, dan juga mempunyai kepelbagaian seni dan budaya daripada pelbagai kaum. Seterusnya yang ketiga, program berkaitan promosi dan kesedaran bagi pasaran domestik dan antara bangsa. Inilah faktor penarik pelancong yang datang ke Malaysia kerana negara kita mempunyai pelbagai program yang berkaitan dengan promosi dan kesedaran. Sepertinya kempen ataupun pertandingan. Jadinya di sini mereka mahu datang ke Malaysia untuk menyertai aktiviti yang terdapat di negara kita inilah. Seterusnya yang keempat, kemudahan pengangkutan. Itulah sangat penting. Negara kita ini amat mudah untuk dilawati. Pastinya terdapat pelbagai kemudahan, iaitu adanya kapal terbang, ada bas, ada teksi, ada kereta api. Seterusnya kita lihat lagi maklumat yang kelima. Negara kita ini merupakan negara yang adanya perbelanjaan yang murah, ataupun negara kita memang negara yang tidaklah terlalu mahal dalam pelbagai aspek, iaitu dari perkhidmatan ataupun barangan. Pastinya perbelanjaan yang murah ini dapat menjimatkan duit para pelancong. Pastinya makanan di negara kita ini amatlah murah. Bayangkan kalau nasi lemak di Malaysia ini harganya tentu ada RM2, ada RM1 pun ada. Mungkin di sesuatu tempat lah, bukan semua tempat. Ada juga beberapa perkhidmatan lain lah yang menawarkan harganya yang murah.
Seterusnya, kita lihat maklumat yang keenam, lokasi yang cantik dan menarik. Pastinya, inilah faktor para pelancong mahu melawat Malaysia kerana negara kita ini mempunyai pelbagai tempat. Lokasi itu maksudnya tempatlah yang cantik dan menarik. Dan akhir sekali yang ketujuh, Malaysia merupakan negara yang aman. Inilah faktor paling penting supaya keselamatan para pelancong terjamin. Mereka tidak perlu risau kerana negara kita negara yang aman damai. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami ketujuh-tujuh maklumat mengenai faktor penarik pelancong untuk melawat Malaysia ini dengan sebaiknya. Kini tiba masanya murid perlu catatkan faktor-faktor penarik pelancong untuk melawat Malaysia dalam buku pemahaman. Sila rujuk slide aktiviti 2 tadi untuk mendapatkan jawapan. Sebentar tadi kita telah pun membaca maklumat dan juga menjelaskan faktor-faktor penarik pelancong untuk melawat Malaysia. Dan di sini aktiviti ketiga, murid perlu catatkan faktor-faktor tersebut dalam bentuk peta buih ini. Dan murid-murid perlulah merujuk slide aktiviti 2 tadi ya bagi mendapatkan maklumat mengenai faktor-faktor yang menjadi penarik pelancong untuk melawat Malaysia ini. Diharapkan murid-murid dapatlah menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Selamat berjaya ya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.